Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sebelum saya teruskan, saya ingin bertanya kepada viewer sekalian, kepada semua penonton sekalian, pendapat anda tentang perkara ini. Soalannya mudah. Anda boleh jawab ya atau tidak dengan memberi komen. Sekiranya kamu rasa benda ni betul, kamu setuju, kata setuju. Kalau tidak setuju, kata tidak setuju. Adakah anda setuju dengan pendapat daripada pemimpin PAS, pemimpin Perikatan Nasional, bahawa Perikatan Nasional mampu menawan Selangor pada PRN akan datang? Adakah anda bersetuju PAS mampu menawan Selangor pada PRN akan datang ini? Jika anda setuju, anda boleh komen, saya setuju. Tapi kalau anda rasa PAS tak akan mampu untuk menawan Selangor, anda boleh komen, tidak setuju. Sebab terbaru ini ada satu kenyataan. Ada satu kenyataan daripada pemimpin Perikatan Nasional. Dia kata dengan gelombang hijau, PAS yakin Perikatan Nasional mampu tawan Selangor. Saya ingat dulu Barisan Nasional pun pernah bercakap begini, UMNO pernah bercakap begini, Najib Razak pernah cakap begini sebelum dia masuk penjara. Dia kata sudah penat jadi pembangkang di Selangor dan akan menawan Selangor kerana Selangor sudah penat menjadi pembangkang, dan Barisan Nasional akan menawan Selangor. Tengok-tengok, alih-alih dapat tengok-tengok apa kejadiannya, kalah teruk. Jadi PAS bagaimana pula? Adakah mereka akan dapat keluar daripada badi termakan kata-kata sendiri UMNO, ataupun mereka akan lebih teruk kalah? PAS Selangor menyuarakan keyakinan betapa Perikatan Nasional mempunyai peluang yang baik untuk menawan negeri kubu kuat Pakatan Harapan itu dalam pilihan raya negeri PRN akan datang. Pesuruhjaya PAS Selangor iaitu Ahmad Yunus Hairi berkata, keyakinan itu bersandarkan beberapa faktor dan perkembangan muktakhir negara ini. Dia mendakwa penduduk di Selangor sudah muak dengan pembohongan dan janji palsu Pakatan Harapan, dan ia bakal diterjemahkan dalam undi pada PRN yang akan diadakan tahun ini. Calon-calon PH dan BN kecundang di 6 kerusi parlimen di negeri ini dalam PRU 15 baru-baru ini katanya. Malah BN gagal memenangi walau satu kerusi pun di Selangor. Wow. Sedangkan BN sangat-sangat yakin boleh menang, tapi rupanya kalah. PH dilihat tidak memiliki kemampuan membawa imej yang dikendaki rakyat dalam pentadbiran. Tambahan lagi apabila mereka sanggup pula untuk bekerjasama dengan Barisan Nasional yang selama ini mereka serang sebagai kleptokrat dan serba pincang, katanya dalam kenyataan hari ini. Dia berpandangan penduduk di Selangor masih tidak dapat melihat sebarang penyelesaian yang memuaskan dari kerajaan PH berhubung permasalahan besar, termasuklah isu kos sara hidup, peluang pekerjaan dan perumahan, isu banjir, pengurusan cerun dan tanah tinggi, pencemaran air dan kemudahan infrastruktur serta liputan internet. Saya nak tanya saja, kalau PAS pemerintah Selangor dia boleh buat ni kah? Dia boleh buat ini kah? Ataupun ini hanyalah harapan? Tapi kita sentiasa berharap yang terbaik lah. Kalau betul PAS pemerintah Selangor, bagus juga, dan kita boleh tengok nanti adakah mereka dapat buat semua ini. Kita akan tunggu, kita akan tengok adakah mereka boleh selesaikan isu kos sara hidup, dapat beri tambah peluang pekerjaan, perumahan, isu banjir, pengurusan cerun dan tanah tinggi, pencemaran air, kemudahan infrastruktur serta liputan internet. Ataupun nanti sibuk lagi sekali, terlalu sibuk untuk haramkan judi, untuk haramkan minum alkohol. Itu saja sibuknya, haramkan itu, haramkan ini, tetapi belum ada lagi disebut tentang kos sara hidup, peluang pekerjaan, perumahan, isu banjir, belum ada lagi. Itu yang dikata oleh Mariam Mokhtar dalam dia punya YouTube channel.
Jadi saya hanya pinjam kata-kata dia lah. Pada masa ini, Pakatan Harapan memegang 45 daripada 56 kerusi DUN di Selangor, manakala Barisan Nasional dengan 4 kerusi, kesemuanya UMNO dengan Perikatan Nasional hanya 7 kerusi sahaja. Wow, betulkah Perikatan Nasional boleh menang terus? Daripada 7 tiba-tiba jadi 24 kerusi atau 27 kerusi. Betulkah orang tiba-tiba dapat jadi 27 kerusi dari 7 kerusi? Kita tengok nantilah. Di peringkat parlimen pula, Pakatan Harapan memegang 16 kerusi, manakala Perikatan Nasional dengan 6 kerusi sahaja. Ahmad Yunus berkata, penduduk Selangor inginkan sebuah pentadbiran yang berintegriti, dapat membela nasib dan kehidupan mereka serta membawa pembangunan. Katanya dalam kenyataan itu, bukannya sebuah kerajaan yang populis dan gemar menabur janji-janji, tetapi gagal membantu dan menangani permasalahan rakyat. Dakwanya yang juga adalah adun si Jangkang. Atas faktor tersebut dan juga gelombang hijau yang membawa kemenangan di banyak kerusi kepada PRN dan PRU yang lalu, dia berkata PAS yakin mampu menang di Selangor nanti. Katanya ya PAS yakin akan mampu mengambil alih kerajaan negeri bersama Perikatan Nasional dengan menjanjikan sebuah pentadbiran yang bersih dan stabil sebagaimana dikehendaki oleh rakyat di negeri ini, katanya lagi. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, pengumuman terbaru yang amat luar biasa hebatnya menggembirakan untuk seluruh rakyat Malaysia. Perdana Menteri mengumumkan sebentar tadi, inilah yang dinantikan, inilah yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Malaysia. Ketika ramai orang masih lagi ragu-ragu, adakah Perdana Menteri ini adalah Perdana Menteri yang dapat membantu rakyat, beliau membuktikan bahawa beliau adalah Perdana Menteri rakyat. Beliau boleh membuat keputusan yang dapat membantu rakyat di dalam kesusahan sekarang ini. Tapi sebelum itu saya ingin ucapkan bilion terima kasih kepada semua yang sudah tekan butang subscribe, like dan share. Bagi yang belum, saya mohon untuk tekanlah butang subscribe, like dan share. Tuan-tuan dan puan-puan, Perdana Menteri mengumumkan bantuan tunai dijenamakan menjadi sumbangan rahmah dan akan disalurkan bermula esok. Wow, ini seronok nih, bermula esok. Bantuan tunai untuk golongan B40 kini dijenamakan semula sebagai sumbangan tunai rahmah atau STR dan akan disalurkan secara berperingkat bermula esok. Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, program bantuan tunai itu dinamakan sebagai Bantuan Keluarga Malaysia BKM pada pentadbiran lalu akan terus ditambah baik. Katanya, saya telah memutuskan supaya STR fasa 1 untuk golongan B40 diawalkan pada Januari berbanding perancangan awal pada Mac bagi meringankan beban sara hidup rakyat, katanya dalam kenyataan pada hari ini. Dia berkata demikian dan mengumumkan bahawa pembayaran fasa pertama melibatkan 8.7 juta rakyat bernilai 1.67 juta dan akan dimasukkan ke dalam akaun bank penerima yang berdaftar di pelangkalan data STR. Katanya penerima yang tinggal di kawasan pedalaman termasuklah di Sabah dan Sarawak, sama ada memiliki akaun bank atau tidak, akan turut menerima bantuan itu esok, katanya lagi. Katanya kerajaan perpaduan menekankan pendekatan rahmah dengan membela nasib rakyat susah, terutamanya golongan rentan dan mudah terjejas. Selaras dengan itu, katanya, kerajaan telah pun memperkenalkan konsep payung rahmah sebagai induk kepada inisiatif-inisiatif membantu golongan kurang berkemampuan dalam menempani cabaran kos sara hidup pada ketika ini, katanya. Kenyataan itu juga menjelaskan penerima yang tiada akaun bank boleh mendapatkan bantuan tunai di mana-mana cawangan bank simpanan nasional. Semakan status pembayaran akan mulai dibuka pada 17 Januari 2023 dan maklumat lanjut boleh dirujuk dalam soalan lazim atau FAQ di portal rasmi STR melalui bantuantunai.hasil.gov.my. Inilah yang membuat saya lebih kagum lagi dengan Perdana Menteri kita yang dicintai, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerana beliau bukan sahaja meneruskan pemberian, malah menambah baik lagi STR itu dengan mempercepatkan lagi. Bukan pada bulan Mac tetapi pada bulan Januari.
Ini bermakna beliau sangat-sangat paham, mengetahui keadaan rakyat. Beliau tahu apa yang rakyat perlukan sekarang. Inilah Perdana Menteri yang kita tunggu-tunggu selama ini. Walau bagaimanapun, antara bantuan yang masih lagi dinantikan oleh rakyat keputusannya ialah pengeluaran khas KWSP yang diminta, yang dirayu oleh rakyat, yang perlu sangat, sehingga RM30,000. Kita berharap Perdana Menteri dapat mempertimbangkan permintaan rakyat ini. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Bye bye.